Hari Malaysia yang disambut setiap 16 September bagi memperingati sejarah penubuhan Malaysia sebagai sebuah persekutuan kini sudah pun mencapai usia 61 tahun. Sambutannya saban tahun mempunyai signifikan serupa dengan sambutan Hari Kebangsaan yang mana ia terus diraikan oleh seluruh warga tanpa mengira bangsa, agama dan wilayah. Stadium Merdeka. Di sinilah berlangsungnya Hari Pengisytiharan Malaysia oleh Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Mari kita telusuri sejarah di sebalik tarikh ini. Hari Malaysia merupakan hari penyatuan di antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Sabah, Sarawak dan Singapura. Penyatuan ini bermula apabila Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, menyuarakan tentang gagasan penubuhan Malaysia ketika berucap pada persidangan Foreign Correspondent Association of Southeast Asia di Singapura pada 27 Mei 1961. Selepas cadangan gagasan penubuhan Malaysia dicetuskan, ianya disusuli mesyuarat Persatuan Parlimen Commonwealth Cawangan Tanah Melayu di Singapura pada 23 Julai yang memutuskan penubuhan jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia diperkerusikan Tun Muhammad Fuad Stephens. Penyatuan dan kerjasama itu perlu diadakan terutamanya untuk menyekat pengaruh komunis yang semakin ketara hingga mampu menggugat kestabilan politik serantau. 27 Mei 1961, cadangan penggabungan. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj buat pertama kalinya menyuarakan cadangan penubuhan Malaysia semasa berucap kepada Persatuan Wartawan Asing di Hotel Adelphi, Singapura. 17 Januari 1962, Suruhanjaya Cobalt ditubuhkan. Rombongan kajian ini telah diarahkan untuk menyiasat pandangan dan tindak balas penduduk Sabah dan Sarawak mengenai penggabungan. 21 Jun 1962, laporan Suruhanjaya dihantar. Pandangan dari 4,000 rakyat telah dikumpul, termasuk memorandum daripada pelbagai pihak. Lebih 80% daripada pandangan yang dikumpul bersetuju dengan idea itu dan satu laporan telah dihantar kepada kerajaan British. 9 Julai 1963, perjanjian ditandatangani. Wakil-wakil kerajaan British, Persekutuan Malaya, Sarawak dan Singapura telah menandatangani perjanjian bagi penubuhan Persekutuan Malaysia di Pejabat Perhubungan Commonwealth London. 16 September 1963, penubuhan Malaysia. Hasrat untuk membentuk sebuah negara yang dinamakan Malaysia tercapai pada tarikh ini dengan penggabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Dari tempoh ucapan idea pembentukan gagasan Malaysia oleh Tunku pada tahun 1961 sehingga detik pemasyhuran Malaysia perancangan membentuk sebuah negara telah berjaya dilaksanakan dalam tempoh yang singkat iaitu 3 tahun. Bagi menyelami Hari Malaysia, setiap individu perlu melihat maknanya dalam sejarah. Hakikatnya, pembentukan Malaysia lebih sukar daripada mencapai kemerdekaan. Tentangan dari Filipina dan Indonesia sehinggalah campur tangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB adalah sebahagian latar belakang sejarah pembentukan tersebut. Bagi memperingati Hari Malaysia, ia diwartakan pada 16 September setiap tahun sebagai cuti umum bermula pada tahun 2010. Tetapi, tahukah anda siapa yang mencetuskan idea ini? Pada 31 Ogos 2008, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu Penasihat Parti Keadilan Rakyat PKR mencadangkan supaya tarikh 16 September diisytihar cuti umum di 5 negeri pembangkang iaitu Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Kelantan. Katanya, cuti umum itu wajar kerana tarikh tersebut adalah ulang tahun penubuhan Malaysia dan ia merupakan hari bersejarah sama seperti 31 Ogos. Wajarkah 16 September cuti umum? Demikian tajuk Akhbar Utusan Malaysia pada 2 September 2008 yang memaparkan kenyataan beberapa individu membantah cadangan Anwar selepas ia diumumkan.
Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX ketika itu, Omar Osman berkata, cuti umum 16 September akan menjejaskan produktiviti kerja di negara ini. Malah ujarnya, cuti umum yang diberikan oleh kerajaan dan negeri dalam setahun sudah mencukupi. Senada dengan Umar, Pengarah Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF Syamsuddin Badan berkata, cuti tersebut akan menjejaskan produktiviti dan daya saing pekerja di peringkat antarabangsa. Katanya, trend pengumuman cuti umum harus dielakkan manakala pihak pembangkang jangan terlalu gairah untuk mengumumkannya tanpa mengenal pasti rasional cuti berkenaan. Ahli akademik juga menganggap cadangan Anwar tidak relevan. Penganalisis politik ketika itu, Profesor Datuk Dr. Zainal Kling berkata, cuti umum itu tidak perlu kerana selain boleh menjejaskan produktiviti, ia merupakan taktik pembangkang untuk meraih sokongan rakyat. Katanya jika Anwar cuba menanam nilai-nilai patriotik menerusi cadangan itu, ia tidak membawa makna kerana tak ada sambutan Hari Kebangsaan yang bermula 31 Ogos sehingga 16 September setiap tahun sudah memadai untuk tujuan tersebut. Sementara itu, Profesor Muhammad Mustafa Ishaq dari Universiti Utara Malaysia UUM menyifatkan cadangan Anwar itu sebagai gimik daripada seorang ahli politik yang ketandusan idea dan bertujuan mengalih perhatian daripada isu-isu besar. Menurutnya, tiada apa signifikan sama ada 16 September diisytiharkan cuti umum atau tidak. Dalam laporan Malaysia Kini pada tarikh 3 September 2008, Timbalan Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Najib Razak tidak bersetuju dengan cadangan Anwar. Katanya Malaysia hanya perlu ada satu hari kemerdekaan dan tarikh 31 Ogos merupakan pendirian kerajaan. Bagaimanapun, pada tahun 2009, Najib Razak ketika itu Perdana Menteri akhirnya akur dengan cadangan Anwar dengan mengumumkan sambutan Hari Malaysia yang diraikan pada 16 September setiap tahun diisytiharkan sebagai cuti awam untuk seluruh negara mulai tahun 2010. Najib Razak yang mengumumkan perkara itu pada persidangan Dewan Rakyat berkata, pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat merupakan satu titik sejarah yang amat penting. Katanya rakyat Malaysia akan merayakan 2 hari kebangsaan secara berkembar. 16 September, tarikh ini bukan kita cuti-cuti Malaysia, tetapi selamanya mengingati ia amat penting bagi Sabah, Sarawak dan Persekutuan Tanah Melayu bergabung membentuk satu keluarga yang utuh. Hari Malaysia perlu diselami, dijiwai dan dihayati sebagai sambutan yang melambangkan perpaduan kepelbagaian serta identiti bersama negara. Selamat menyambut Hari Malaysia, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Dengan nama Allah yang Maha Murah, lagi yang Maha Kesiani, segala pujian-pujian bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, dan salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad dan bagi sekalian keluarga serta sahabat-sahabatnya. Maka dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kesiani, saya Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri Malaysia, dengan persetujuan dan perkenan Pahbuni Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, yang terutama Yang di-Pertuan Negara Singapura, yang terutama Yang di-Pertuan Negara Sabah, dan yang terutama Governor Negeri Sarawak. Dengan ini mengisytiharkan dan mensyuhurkan bagi pihak umat Malaysia bahawa mulai daripada 16 hari bulan September tahun 1963 bersamaan dengan 28 hari bulan Rabiul Akhir tahun Hijrah 1383, Malaysia yang mengandungi negeri Pahang, negeri Terengganu, negeri Kedah, negeri Johor, negeri Sembilan, negeri Kelantan, negeri Selangor, negeri Perak, negeri Perlis, negeri Pulau Pinang, negeri Melaka, negeri Singapura, negeri Sabah dan negeri Sarawak dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi
yang merdeka lagi berdaulat serta berasas kebebasan dan keadilan, dan sentiasa mempertahankan serta memeliharakan keamanan dan kemesraan umatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa di dalam dunia ini. Merdeka! 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 Merdeka!